Salam Malaysia Madani dan tentunya lah kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV, dan hari ini kita memilih satu lagi topik yang saya kira penting dan menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara ini ialah sampah eks sikap penduduk wilayah persekutuan. Ini sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio ruang bicara ini, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada Puan Umi Kalsum Syuib, iaitu pengarah SW Corp wilayah persekutuan. Jadi Puan Umi, apa khabar? Baik, terima kasih jemput saya ke sini. Saya kagum tengok uniform yang Puan Umi pakai. Saya tak tahu bahawa selama ni rupanya SW Corp juga ada uniform tertentu ya. Ya, kami ada lebih kurang 560 orang lebih penguatkuasa di seluruh Malaysia. Wah. Ya. Di wilayah persekutuan saja berapa? Di wilayah persekutuan 89 orang. Untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya. Okey. Banyak lagi perkara sebenarnya yang akan kita sembang-sembang nanti Puan Umi ya. Tapi sebelum itu saya ingatkan juga kepada penonton yang mungkin sedang mengikuti program Ruang Bicara ketika ini, jangan lupa anda juga sebenarnya kami beri ruang dan juga peluang untuk bertanya apa saja ataupun berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara. Jadi jangan lupa seperti biasalah dua talian kami sediakan kepada anda, iaitu di 03 2604 0155, dan satu lagi talian yang kami sediakan ialah di 03 2694 0155. Baiklah, ini saya tertarik hati sebenarnya Puan Umi bila penerbit menghantar WhatsApp kepada saya mengatakan topik hari ini adalah sampah eks sikap penduduk wilayah persekutuan. Saya ingatkan macam tajuk filem aja. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sampah eks sikap penduduk wilayah persekutuan itu sendiri? Kenapa memilih topik ini? Ya, bagi lain pada yang lain sikit tuan. Okay. Ya, jadi kalau kita tengoklah, saya ambil inspirasi ni daripada titah di Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong pada Hari Wilayah pada 1 Februari 2023 yang lepas. Jadi beliau bertitah bahawa kita mesti menjadikan Kuala Lumpur ni bandar yang benar-benar bersih dan cantik. Ya, dan dia kata Kuala Lumpur ni kenalah bertaraf bandaraya kelas pertama, bukan kedua, bukan ketiga. Jadi kita kena adhere to that daripada titah perintah baginda tu. Dan apa yang saya dah kaji selama saya duduk di wilayah persekutuan ni, yang saya nampak banyak masalah yang berlaku dengan sikap manusia. Walaupun kerajaan dah memperkenalkan perkara-perkara yang perlu dibuat oleh penduduk dan sebagainya, namun masih lagi kita bersikap dengan sikap tak elok. Contohnya, kebersihan itu adalah estetika untuk satu estetika kebersihan. Sampah tu sebaik-baiknya jadikan satu model untuk menjadikan negara kita lanskap yang bersih, sejahtera dan indah dan sebagainya. Tapi kita tak jaga baik-baik. Ya, tak jaga baik-baik. Kalau tengok dalam EPI, Environmental Performance Index di 100 negara dalam dunia ni, Malaysia pada tahun 2020 berada pada kedudukan ke-68 dan markah kita lebih kurang 48% saja. Jadi kalau 48% tu kan macam fail lah SPM kan. Kalau saya fail lah. Ya, tapi pada tahun 2023 markah naik sikit jadi 59.2%. Tapi kedudukan turun jadi kedudukan 75. Sebab indeks tu mungkin ada komponen-komponen yang diubah dan sebagainya. Namun benda tu efek kepada saya. Saya nak jadikan Kuala Lumpur bersih. Saya rasa sebab ini bandaraya, ini ibu kota. Dan kita ni tak kira negeri mana kita asal, wilayah mana, negara mana kita duduk, anda pendatang asing sekalipun, anda kena jaga kota raya ni. Tapi apa yang kita buat, kita sampah datang, sampah datang, sampah pergi, sampah datang lagi. Kita kutip, sampah datang lagi. Penduduk tak amalkan kitar semula. Dan kedudukan kadar kitar semula negara kita pada tahun lepas 33.17%. Dan kita berharap ia meningkat kepada 40% pada tahun 2025. Jadi bila saya lihat
melihat balik keadaan Kuala Lumpur dengan keadaan sampahnya, saya berusaha dan ingin membuat sesuatu supaya perubahan sikap ini akan mencetus kenaikan yang lebih cepat kepada kadar kitar semula kebangsaan. Kita nak tengoklah macam Jerman, kedudukan nombor 1 semua, betul. 60%. Malu tuan. Jadi itulah antaranya. Bila kita cakap tentang mengubah sikap, ini bukan merupakan satu proses yang mudah sebenarnya, Puan Umi ya. Mengubah sikap itu memerlukan masa. Mengubah sikap itu juga memerlukan pendidikan yang sewajarnya. Betul. Tak tahulah apa yang dilakukan oleh SW Corp sendiri, terutamanya di wilayah Persekutuan sendiri dalam usaha untuk menanam dan juga mengubah sikap yang mungkin lebih baik bila kita cakap tentang menjaga kebersihan wilayah Persekutuan itu. Apa yang dilakukan oleh SW Corp? Kita buat banyak benda sebenarnya tuan, tapi antara perkara yang kita buat adalah peraturan penguatkuasaan dia dulu, iaitu peraturan untuk pengasingan sisa pepejal mulai September 2015 yang lalu. Dan untuk makluman, SW Corp ni hanya wujud di 7 negeri sahaja di semenanjung Malaysia ni, di Malaysia ni. Jadi kita pula adalah negara pertama yang melaksanakan federalisasi. Jadi bila dimaklumkan bahawa peraturan ni berlaku, banyak orang kata, kami duduk Selangor, kami negeri ini. Macam tak nampak keistimbangan dia. Jadi limpahan Kuala Lumpur, walaupun orang Kuala Lumpur melaksanakannya, orang nampak Lembah Kelang masih lagi tak berapa up to date lah dengan kebersihan dan kitar semula. Itu antaranya. Dan kalau kita tengok lagi, kita nak kurangkan sampah ke tapak perlupusan, itu tujuan paling utama. Jadi kalau kita tengok kadar kita rakyat Malaysia ni secara purata buang sampah sehari adalah 1.17 kilogram sehari seorang. Jadi kalau kita nak turunkan, kita kena kitar semula. Dalam sampah kita tu masih campur. Peraturan dah ada, campur lagi sampah. Masih lagi ikat-ikat semua, buang dalam tong sampah. Itu yang kita nak ubah. Sampah dengan sikap sepatutnya bersekali. Anda patut mengasingkan dan menitar semula. Itu antaranya. Dan itu yang kita nampak lah. Sampah Kuala Lumpur, Putrajaya 2,400 tan sehari. Cuba darab 1,000 kilogram tuan. Banyak. Ya, banyak sangat-sangat. Kalau macam Malaysia, 38,000 tan sehari. Tapi ada juga pandangan dan juga pendapat. Saya juga pernah membangkitkan isu ini sebenarnya. Mereka berpandangan bahawa mungkin di Kuala Lumpur ini situasi kehidupannya berbeza lah. Kita tahu banyak ataupun ramai pendatang-pendatang luar yang datang ke Kuala Lumpur. Itu satu masalah juga. Kerana mereka mungkin datang berlatar belakangkan negara ataupun kawasan yang berbeza dengan Kuala Lumpur. Dan yang keduanya ialah tentang kemudahan ataupun facilities yang disediakan di Bandaraya Kuala Lumpur sendiri. Apakah ia mencukupi sebenarnya untuk mendidik dan sekaligus mengajar mereka yang tinggal di Kuala Lumpur, di wilayah Persekutuan ini, untuk menjaga kebersihan wilayah Persekutuan ataupun Kuala Lumpur? Yalah, kalau kita tengok Kuala Lumpur ni limpahan orang pendatang asing 10%, paling tinggi dalam Malaysia yang penduduk di warga asing. Jadi satu lagi, bila kita laksanakan di peringkat penduduk atau rakyat Malaysia, kita ada melalui sekolah, pejabat, ada pertandingan kitar semulanya, ada pejabat sifar sisanya, kawasan kependudukan boleh buat drive-thru kitar semula, boleh buat aktiviti trash to cash ad hoc dan sebagainya. Dan itu antara yang kita didik lah. Dan kita, benda tu orang kata nampak tak cukup, memang tak cukup. Jadi kita perlukan macam apa yang kita buat sekarang ni, mana-mana pihak swasta yang boleh bantu kerajaan. Kita pihak kerajaan mohon bantuan, sebab kita kena kerjasama dalam apa jua. Jadi kerjasama contohnya lah Aeon Big. Aeon Big telah menyerahkan 21 lokasi Aeon Big seluruh semenanjung Malaysia untuk kita laksanakan drive-thru recycling center DTRC. Tapi daripada semakan saya, 16 mungkin kita boleh bina DTRC. Selebihnya kita akan bina macam pusat latihan, tunjuk ajar kepada penduduk yang datang berdekatan untuk kitar semula, ataupun kios kitar semula kita boleh buat. Itu salah satu yang kita buat. Dan untuk pendatang asing yang seperti kita bimbang sekarang, saya berharap kementerian-kementerian yang menjaga kemasukan pendatang asing, yang memberi dia punya visa dan sebagainya, mungkin boleh mensyaratkan supaya mereka mengambil kursus
mengenai kitar semula, pengasingan sampah. Wajib ada. Macam dulu kita bagi kursus kepada pembantu rumah. Dia nak jadi pembantu rumah di Malaysia. Sebab sekarang ni kalau kita nampak kemasukan tu mungkin kita terlewat, tapi mungkin kita syaratkan kepada syarikat-syarikat yang menggaji pendatang asing tu untuk membuat sesuatu. Dia bolehlah communicate dengan SW Corp untuk bantu. Dan kalau kita tengok, kami pun ada buat tuan. Dalam minggu lepas saya telah mengerahkanlah lebih kurang 40 orang ke 50 orang Myanmar dekat Sentul. Mereka turun dan cuci kawasan. Kita kerahkan. Kalau di pusat bandar utara, antara kawasan yang kotor dekat Kuala Lumpur, di luar pasar Borang Kuala Lumpur, itu nama dia PBU, pusat bandar utara, ramai orang asing. Dan saya berkali-kali turun, dan bila saya turun sekarang, sampai ada mereka yang bekerja kat situ, keluarkan penyapu dan penyodok. Nampak saya dah turun kan. Sampai tahap tu kita nak buat. Awal bulan 8 ni saya akan adakan satu operasi di Putrajaya. Sebab Putrajaya ni adalah antara bandar terbersih di dunia. Tapi ada kelompok-kelompok yang kotor. Jadi ada rumah-rumah bertingkat yang kita akan pergi dan minta dia keluar dari rumah dan cuci tempat yang dikotorkan. Akan buat sebelah malam dengan pihak polis sekali. Jadi Alhamdulillah dapat bantuan semua. Dan selain pada itu, semua rumah-rumah bertingkat dikawal oleh JMB ataupun Joint Management Body ataupun Management Corporation. JMB dalam di Kuala Lumpur dan Putrajaya ni 2033. Maksudnya ada kondominium Seri Pantai, ada berapa blok, itu satu JMB contoh. Ada juga satu kawasan 3 JMB kalau banyak sangat. Jadi JMB ini kita kenal pasti, kita pergi buat semakan, keluarkan surat arahan sekarang sampai 15 Disember ni untuk dia laksanakan Akta 672. Dia kena sediakan prasarana untuk kitar semula, untuk asing sisa. Jika tidak, dalam surat tu saya sebut, dia boleh dikenakan tindakan. Tindakan tu boleh menyebabkan dia kena kompaun sehingga RM1,000 satu kesalahan. Ada lebih kurang 7 kesalahan yang boleh kenakan. Dan juga sekarang ni, daripada semua tu, daripada lawatan yang betul-betul komplit peraturan ni, lebih kurang 180 JMB. Dah siap, dah cantik dalam Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan memang semua kami tengah all out sekarang pergi JMB. Satu lagi isu juga yang saya nak dapatkan pandangan ikhlas daripada Puan Umi lah. Selalunya lah melandaskan daripada pemerhatian berasaskan kepada pengalaman Umi sendirilah. Ada yang memberi pandangan dan pendapat mengatakan bahawa kawasan-kawasan yang selalunya didapati tidak mematuhi peraturan menjaga kebersihan ini ialah mereka yang tinggal di PPRT, di perumahan-perumahan bertingkat dan sebagainya. Bagaimana nak mengatasi masalah itu sebenarnya? Okey, itu masalah yang kita kata kita ada dengan anak-anak mereka daripada sekolah. Ibu bapa mereka melalui pejabat. Tapi kan dalam kita buat semua tu, ada juga yang tak tersentuh, tak terkena dalam program-program kita. Jadi apa yang saya buat sekarang, saya mewajibkan semua penguatkuasa yang ada di wilayah persekutuan ini untuk melaksanakan program setiap minggu. Sama ada Trash for Cash dan juga aktiviti tu sama ada di PPR atau kawasan perumahan dan juga di masjid. Sebab itu saya ada MOU dengan pihak Jawi. Special wilayah ada MOU dengan yang agama. So lebih kurang kita target 500 lebih masjid akan buat projek pahala kitar semula, insya-Allah. Sekarang dah ada, dah meningkat, alhamdulillah. Dan kata rumah PPR tu lagi, dia termasuk juga dalam kelompok yang JMB itu. Jadi kami sekarang ni memang pergi ke semua. Jadi dah bahagi-bahagikan untuk 80 orang ni pergi dan balik dengan semakan, dan mesti memastikan bahawa berlakunya pengasingan sisa pejal dan tak boleh buang daripada atas dan sebagainya. Ada yang JMB atau rumah bertingkat yang buang ni, so kita pergi buat operasi malam, operasi gagak malam. Ada, kita pergi. Dan kalau tertangkap ke apa, kita minta dia cuci kawasan tu. Kita nak tangkap tapi masuk. Tapi tak ada tindakan undang-undang denda bukan tak dan boleh. Sebagainya tak boleh ada. Buat, tapi memakan masa. Lebih baik kita minta dia bersihkan kawasan. Contoh lagi satu tuan, kita nak buat berani tegur. Kita kena berani tegur kalau kita nampak orang yang buang sampah. Lagi satu, orang yang buang sampah pada kenderaan, mungkin kita tak boleh panggil, jerit dan sebagainya pada masa tersebut. Tapi make sure you ambil video, make sure ada dalam video tu dia punya plate number, dan hantarkan kepada talian aduan kita 18887472 ataupun melalui email. Kalau wilayah persekutuan, hantar kepada email wp@swcorp.my. Dan nanti
bolehlah ada nombor saya dipaparkan ke, kan, boleh hantar pada saya direct, nombor saya boleh dapat dekat mana-mana dekat internet tu. Jadi kita akan semak dengan JPJ. Panggil ke pejabat. Memang boleh hukum. Kalau korang kata yang buang-buang sampah, yang sampah haram, ni semua kita boleh hukum. Kalau masuk mahkamah, dah siasat masuk mahkamah, boleh dikenakan daripada RM10,000 sampai RM100,000. Dan ataupun dipenjara 6 bulan ke 5 tahun. Dan sebanyak 42 kes dah kita bawa ke mahkamah daripada tahun 2021, dan RM483,000 compound denda kita kutip. Memang kita kenakan serius, we are serious about it. Dan saya nak pesan jugalah kontraktor yang kutip sisa binaan, tempat-tempat pembinaan yang buat renovation semua, berhati-hatilah. Memang kita all out intipan sebab kita tengok sampah haram, aduan sampah haram, sampah longgok di Kuala Lumpur ni makin meningkat. Ya, sebab utamanya tapak pelupusan untuk sisa binaan yang paling dekat dengan Kuala Lumpur dah ditutup, tuan. Dan untuk makluman semualah, Kuala Lumpur dengan Putrajaya ni kita tak ada tanah pun. Dan memang kita buang sampah kat Selangor, tapi adalah bayaran dibuat kan dekat tapak pelupusan yang selamat lah. Betul. Iyalah. Okey, kadang-kadang ada juga yang merasa confused sebenarnya Umi ya. Mereka selalunya lah bila kita bercakap tentang menjaga kebersihan, ianya dikatakan ialah urusan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT. Jadi bagaimana SW Corp Malaysia terlibat sebenarnya dengan pengurusan sampah ni pula? Okey, jadi sejarahnya daripada tahun 2007, tapi awal lagi lah sebelum tu, pra-konsesi, pra-akta tersebut, ada Tan Sri Muhammad Fuad telah buat kajian ya. Tan Sri Fuad dah kaji, dia tengok kan Malaysia ni macam tak teratur PBT-PBT-nya. Jadi dia telah mencadangkan kepada Parlimen untuk datangkan Akta 672, Akta ataupun Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Perusahaan Awam. Jadi Akta tu diluluskan pada tahun 2007, dan Akta Penubuhan SW Corp pun diluluskan pada tahun yang sama, iaitu Akta 673. Jadi bila ditubuhkan, kemudian dia ada test run dan sebagainya, SW Corp pun mula dibuka pada tahun 2008. Jadi pada 2008 ni kita buka dekat semua negeri dekat Semenanjung Malaysia, dan namun berlaku di mana ada beberapa kerajaan negeri lah yang tidak mahu menerima Akta 672 ni, iaitu Selangor, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan Terengganu. Ada faktor masing-masing lah. Ada yang nak terima, ada yang tak nak terima, tapi ada yang borderline kan. Jadi bermaksud hanya 7 negeri saja yang berjaya tanda tangan dan diteruskan SW Corp di situ. Jadi SW Corp ni memantau syarikat-syarikat konsesi yang dilantik oleh Kerajaan Persekutuan. Dan untuk makluman, ini adalah perkhidmatan pengurusan sisa perjalanan difederalisasi yang pertama di dunia. Di Malaysia lah berlakunya. Jadi di 7 negeri ni. Sebab itulah ada SW Corp kawal selia balik konsesi, dan kalau dia buat kerja tak ikut SOP, kita boleh kenakan penalti dan sebagainya. Itu antara ringkas lah. Okey, sesuatu yang penting jugalah, macam kembali semula lah dengan persoalan yang ingin kita kongsikan, iaitu tentang kita memilih topik sampah X sikap itu sendiri. Yalah, kadang-kadang orang confuse kerana X ini digunakan untuk perkahwinan, joint venture dan perkara yang membawa kepada apa yang disebut sebagai kebersamaan itu sendiri. Namun sampah X sikap ini dikatakan mempunyai dua pandangan. Apabila dibaca sekali seperti satu kenyataan ataupun statement negatif. Ya, sampah kotor, namun pasti ada positifnya. Mungkin puan dapat terangkan lebih lanjut tentang perkara ini. Ya. Jadi orang memang tengok sampah kotor. Sampah tu busuk, sampah tu anggap najis, buruk. Ya, dan orang tak nak layan pun hal sampah ni, tapi kita ni adalah penghasil sampah. Dan saya ingatkan, apa yang kita beli, tak kira lah baju ke apa, akan jadi sampah. Semuanya akan ditanam, dibuang. Termasuk macam kita lah nak cari tanah tapak kubur kan. Macam itulah ibaratnya sampah. Jadi sampah ni, bila kita tak endorse, tak samakan dia dengan sikap, dia akan membawa kepada masalah kepada kerajaan nak cari tempat nak buang sampah. Jadi kita ni, kalau dekat Kuala Lumpur dah ada peraturan SAS ataupun separation at source, aksikan tu, masih lagi campur. Dan sampah yang saya tengok yang pergi ke tapak pelupusan, campur-campur. Dan kita yang seperti saya cakap tadi, kita nak kurangkan sampah ke tapak pelupusan, dan kita nak juga sisa makanan tu dikurangkan, seperti mana Sustainable Development Goal yang ke-12, dia sebut di situ bahawa 50% sisa makanan hendaklah dikurangkan pada tahun 2030, tak silap saya. Ya, jadi macam mana kita nak kurangkan? Jadi kita kena
kena kurangkan dengan tak ada pembaziran, kita kena kurangkan dengan kaedah macam mana nak beli makanan tu, tagging tarikh dekat tin dan sebagainya, macam mana penstoran dan sebagainya. Itu satu. Jadi sikap ni yang kita nak ubah. Sampah bukan buruk, sampah bukan kotor, sampah bukan busuk. Sampah boleh jadi duit. Sampah boleh jadi pendapatan, dan dah ada terbukti banyak orang yang menjadi millionaire dengan sampah. Jadi itulah kita nak minta bantuan, ubah sikap kita dan treat sampah kita sebagai satu harta. Ya, yang betul-betul kotor, yang betul-betul busuk sahaja kita ikat dalam plastik, buang dalam tong sampah. Jadi yang lain tu asingkan dalam rumah, ikut jenis. Dan pada hari kutipan di negeri-negeri bawah Akta 672 ni termasuk wilayah Tuan adalah kutipan 2+1. Tu 2 kali kutipan sisa domestik, sisa kotor. Jadi sisa kotor kita tu, sisa-sisa yang kita masak, yang lebih-lebih kulit-kulit bawang tu, ikat dengan pampers semua sekali, masukkan dalam tong hijau yang letak depan rumah. Ya, yang lain tu yang kita semula keluarkan pada hari yang +1. Jadual dah ada dekat jalan-jalan dekat semua rumah. Ya, kalau ada logo SW Corp sekali dengan syarikat konsesi yang berkenaan. Jadi keluar, letak tepi tong. Jangan letak dalam tong untuk sisa kita semula. Tu kaedah pertama lah. Tapi selebihnya kalau anda tak nak letak tepi tong, sebab kalau letak tepi, alam flora angkat. Alam flora yang jual jadi generation money dekat dia. Harta dia kan. Tapi kalau anda boleh buat, boleh juga pergi jual sendiri dan kumpul duit tu, ataupun pergi infak dekat masjid-masjid yang ada projek pahala ni. Jadi masjid tu kita dah sediakan tong-tong kita semula, boleh masuk ke situ, masjid akan jual 2 minggu sekali, masjid dapat duit, masuk tabung infak, itu pahala dunia akhirat. Kaya dunia akhirat. Itu nak ubah perspektif kita. Okey, kita akan sambung lagi Puan Umi, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika. Saya tahu Puan Umi pun perlu meneguk minuman yang kami sediakan ini untuk membasahi tekak. Jadi nanti banyak lagi persoalan sebenarnya yang akan kita kongsikan. Jadi saya ingatkan lagi, ini merupakan satu topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan kalau anda yang sudah mengikuti program Ruang Bicara ketika ini, kalau anda juga mungkin ada idea-idea yang menarik, ada pandangan-pandangan positif yang ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, jangan lupa guna 2 talian yang kami sediakan kepada anda. Saya ulangi lagi, 2 talian itu 032604 0155, dan satu lagi talian ialah 0326940155. Kita rehat dulu, kembali semula Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi kalau bukan Bernama TV. Kita jumpa lagi. Kita buat satu app ni, semua bisnes kat dalam kampung ni kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Call ambulans! Kakak ni nak salin pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesah literasi digital. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berTV, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak berTV, sembarakan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani.
Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang sampah eks-sikap penduduk wilayah Persekutuan. Tapi kita dah terima panggilan dari Pulau Pinang sebenarnya. Jadi kita ambil dulu pemanggil yang sudah pun ada di talian kita. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Tuan-tuan Zakawi dan ahli panel. Ya. Ini soalan saya mengenai umum sikit lah. Tadi ada puan sebut kan mengenai PPRT kan yang dia orang ni nampak melakukan pembuangan sampah lah. Jadi kita bukan apa kan. Ni kadang-kadang bila dia orang ni menduduki rumah, patutnya kita memberi kesedaran kepada dia orang Sebab dia orang ni kadang-kadang ni faktor pendidikan juga patutnya apabila dia orang menduduki, kita patutnya memberi satu penerangan pada dia orang ni supaya pembuangan itu kita abang apabila dia orang membuat sampah ni akan kenakan tindakan. Sebab dari satu sudut tu penerangan penting tu. Saya ingat perlu bahagian penguatkuasa ni perlu memberi penerangan supaya mereka tidak melakukan kesilapan. Apabila kita tak penerangan, perkara ni yang kesilapan ni akan berlaku oleh penduduk. Itu yang pertama. Kita compare dengan Singapura. Bagaimana ada orang apabila ada orang duduk di negara ada orang, dia orang tidak membuang sampah. Jaga kebersihan betul. Tapi bila dia orang datang Malaysia, dia orang boleh buang sampah. Bagaimana kita nak ubah sikap rakyat Malaysia ni tidak membuang sampah mencontohi Singapura. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya nampak dulu masa sebelum perkuasaan kan. Kita nampak sebelum perkuasaan banyak kan kerja-kerja ni dilakukan oleh kerajaan. Nampaknya kebersihan tu terjamin di kerja-kerja yang dilakukan oleh kaki tangan kerajaan tu bersih. Apabila swasta ni nampak terabai. Bagaimana puan dapat mencegah daripada kaki tangan penguasaan ni tidak melakukan tidak tertinggal benda-benda kebersihan ni. Saya tengok ada orang kalau ada mandor, ada orang buat kerja dengan bersih. Apabila tak ada mandor, semua buat terabai. Minta puan ulah dah ni. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang, dan kita menunggu-nunggu jugalah mungkin akan ada komen ataupun reaksi daripada rakan-rakan kita di wilayah Persekutuan khususnya. Mungkin mereka boleh memberi satu gambaran yang lebih jelas tentang apa masalah yang mereka hadapi sebenarnya bila bercakap tentang kebersihan dan pembuangan sampah ini sebenarnya. Tak apa, menarik jugalah apa yang disebut oleh Ridwan dari Pulau Pinang tadi, respon daripada Umi berkaitan dengan apa yang dibangkitkan oleh Ridwan sebentar tadi. Puan. Saya memang bersetujulah dengan Cik Ridwan ni. Terima kasih banyak-banyak orang Pulau Pinang. Saya dulu kerja kat Pulau Pinang Tuan. Saya kerja dekat Majlis Bandaran Seberang Perai dulu. Saya jaga cukai taksiran. Alhamdulillah kemudian masuk SW Corp. Di cabaran dia memang berbeza lah Jadi saya nampak pendidikan ni amatlah diperlukan, dan kita di peringkat SW Corp ada mengeluarkan modul kitar semula. Tapi dia adalah untuk kelab-kelab kitar semula yang ditubuhkan di sekolah-sekolah. Jadi itu limitationnya. Dan kita tengok kalau kita nak banding dengan negara-negara lain, ada peringkat awal pendidikan tak belajar pun. Dia hanya buat bersih tempat dia, bersih sekolah, bersih bilik air. Dia ajar kebersihan tu daripada awal. Namun ibu bapa kita sekarang, kalau kita kata anak kita kena macam tu, ada dia nak marah cikgu juga. Jadi mungkin perspektif ni yang kita sebagai ibu bapa dan ibu bapa future kena ubahlah. Dan kita harap dasar pendidikan negara pun ada sedikit perubahan untuk memasukkan modul tu sebagai salah satu pendidikan yang betul-betul khusus, yang ada jadualnya. Bukan hanya untuk persatuan-persatuan. Itu daripada segi pendidikan. Pendidikan kepada tadi saya sekap kepada pekerja asing. Itu pun kena didik juga. Kepada PPR, rumah PPR pun kena didik juga. Macam kita di SW Corp wilayah Persekutuan, memang kita bahagikan, kita terima siapa saja nak mohon untuk buat talk, nak buat program, carilah kami. Search lah dalam Google tu SW Corp negeri mana-mana. Dan even kita pun pergi ke Pulau Pinang. Kita ada orang kita di Pulau Pinang. Kita ada orang kita di Selangor juga, macam dekat Port Kelang ada orang saya, ada menjaga sisa plastik yang masuk, dan juga yang menjaga kosis di Lembah Subang pun ada. Dan selain daripada tu, kita juga nak didik supaya orang ni bila beli rumah, dia ada rasa bukan rumah dia saja, bilik dia saja bersih, tapi semua tempat bersih. Tapi kita mula dengan diri kita, bilik kita, rumah kita, depan lobi rumah kita, dan seterusnya jalan-jalan dan sebagainya. Benda tu kena datang daripada hati. Tak datang pada hati Tuan, memang kalau kita nak paksa ubah tu susah. Kalau nak contoh Singapura,
memang baguslah. Sebab Singapura ni dia ada carrot and stick dia. Carrot dia tu penguatkuasaan dia ketat. Undang-undang dia ketat. Jadi bila orang Singapura dia datang Malaysia, dia jadi Malaysia lah. Orang Malaysia pergi Singapura terus beradab jadi orang Singapura. Mengapa tak bawa balik benda-benda yang baik ke sini dan tegur-tegur? Because nak menegur tu bukan tugas kerajaan sahaja, tugas setiap daripada kita. Kalau dalam Islam pun Islam dibina atas dasar kebersihan. Jadi ambillah benda tu, ubahlah sikap kita. Bila Umi sebut tentang ubahlah sikap ya. Mungkin ialah dari segi undang-undang yang begitu ketat di Singapura itu memberikan satu kekuatan lah kepada mereka untuk menjamin bahawa rakyat mereka mematuhi peraturan-peraturan menjaga kebersihan, membuang sampah dan sebagainya. Tapi saya nak dapat pandangan Umi jugalah. Saya juga berada di Tokyo beberapa kali lah, tinggal bersama rakan saya di bandar Tokyo itu sendiri. Dalam rumah mereka itu saya terkejut, ada 5-6 tong yang berbeza untuk barang-barang buangan yang berbeza. Itu satu untuk botol, plastik, barang sampah dan sebagainya. Kenapa ini tidak dilakukan di Malaysia? Itu yang kita kata peraturan pengasingan sistem pepejal tu untuk 7 negeri ni mulai September 2015 memang wajib buat dalam rumah. Tapi kalau tuan kata 6 jenis, kat Malaysia ni kita hanya minta 3 jenis saja. Plastik, kemudian kertas dan kemudian satu lagi aluminium can campurlah dengan kaca. Ikat sekali boleh letak tepi, tapi sebenarnya kalau dah malas sangat tak apalah, masukkan yang kita semula tu letak tepi. Itu kita jangan kata apa masyarakat kita ni manja malas sikit. Itu saya nampak. Itu yang saya kata kena berubah. Sebab kalau tengok puan buatlah macam Jepun, kami nak enforce berapa orang sangat penguatkuasa yang ada dalam SW Corp dan dekat PBT, negeri-negeri yang tidak berkuat kuasa atau ada 99 lagi dalam Malaysia ni PBT lain, mereka pun ada kesukaran masing-masing untuk mengawal. Kalau ada satu perkara, satu tindakan daripada kerajaan madani untuk meluaskan skop penguatkuasaan ni, alhamdulillah kami alu-alukan. Kita nak bukannya orang takut, kita nak orang hormat akta tu, hormat sikap orang lain, hormat sampah tu sebagai benda yang boleh membawa duit. Dan kalau kita tengok Sadi dibangkitkan oleh Cik Ridwan tadi, satu soalan ni bagus. Dia kata sebelum swasta, dia kata pekerja dibawa oleh kerajaan bagus belaka. Mungkinlah orang kata kerajaan ada bonus, ada itu, ada ini kan. Lepas swastaan lain pula. Tapi saya tak tahulah kat Penang tak swasta macam dekat 7 negeri. Tapi mungkin Penang dia bagi kat subkontraktor dia, ada jabatan kesihatan menjaganya. Dia keluarkan tender lah itu yang saya tahulah. Kalau dah berbeza maafkan saya. Jadi apa yang saya tahu di peringkat kita dah serah pada Alam Flora. Alam Flora melantik subkontraktor dia. Macam di Kuala Lumpur ni ada 17 skim perkhidmatan. Jadi macam sini skim 9 tak silap saya. So dekat sini ada kontraktor yang dilantik untuk buat pembersihan awam dan sebagainya. Kalau tuan kata benda tu tak betul, tak okey, itu berdasarkan pemantauan pegawai-pegawai kerajaan SW Corp ke ataupun PBT yang berada. Macam di SW Corp untuk semua 7 negeri, kita boleh kenakan KPI penalti. Kalau pihak Alam Flora, SWM dan idaman tidak ikut SOP. Contoh tuan, satu rumput tak boleh ada dekat media jalan. Itu konsep kita. Satu sampah tak boleh ada kalau dia sapu. Ada kalau pegawai kita yang 89 orang dekat Wilayah Persatuan turun, dia boleh melalui handphone saja kenakan penalti, ambil gambar situ dan potong bayaran. Dan kita memang ada, yang saya very strict about this di Kuala Lumpur lah. Sebab saya rasa benda ni dulu macam tak berapa tinggi, sekarang dah tinggi dah. Dia dah sedar. Kata, mengapa saya cakap puan nak berapa KPI? Orang tanya saya. Saya kata no, saya bukan nak bilangan KPI 5 sehari, 50 sehari, tidak. Yang saya nak, kalau saya turun kawasan tu bersih, saya tengok balik KPI. Oh, tak ada KPI, betul lah, memang bersih. Kalau saya turun kotor, saya akan tanya balik, mengapa tak kenakan KPI? Aduan pula tinggi. Lagilah tu. Puan, ada satu lagi panggilan difahamkan di channel kita sekarang ini, juga bukan dari wilayah Persekutuan. Kali ini dari Kedah. Rakan kita Mazlan dari Kedah dikhabarkan sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Mazlan. Ya, Datuk Sagawi, saya nak beritahu cerita lah sebab sampah kita kena buat budaya one the pet lah. Apa yang penting kerjasama, itu yang penting tu. Sebab apa kita kata, saya biasa dengan Kuala Lumpur ni dah makan gaji Kuala Lumpur, sekarang dah pencen lagi dah lah.
Sebab apa kita tahulah pasal sampah ni kadang-kadang tu orang atas nak turun padang lah. Sebab apa kadang kereta parking, orang parking kereta banyak, rumah sampah pun orang parking kereta. Macam mana kadang-kadang orang buang sampah, biarlah orang sapu-sapu ada. Buang sapu-sapu. Kita orang atas tu orang atas pun nak turun padang lah, semua pantau padang. Apa yang penting kerjasama. Itu dia. Kalau perlu disaman, saman kereta rosak, kereta tak pakai, angkut pergi jual Cibulu. Saya tahulah Datuk Bandar pun tukar ganti. Kita pun biasa di sana lama, biasa sana. Kita tahulah. Tak payah kita pasal sampah ni kita mula-mula Bandar Raya, lepas Bandar Ayat Alam Pura. Sama juga, tak sesam taklah. Saya pun dah pencet. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak apa ni. Ya, terima kasih apa ni Encik Mazlan dari Kedah. Jadi menarik jugalah. Itu kita akui lah apa yang disebut oleh Mazlan. Kerjasama itu menjadi asas utama sebenarnya dalam usaha untuk apa ni melahirkan ataupun mewujudkan semangat kekuatan kita sendirilah untuk menjaga kebersihan terutamanya di Kuala Lumpur ni. Tapi satu persoalan juga yang menarik. Kita nak kembali bercakap tentang apa ni kitar semula itu tadi. Mungkin ada kaedah-kaedah lain sebenarnya yang mungkin perlu dan akan dilakukan oleh apa ni pihak SW Corp sendiri dalam usaha untuk menjayakan program ataupun proses kita semula ini, Puan. Okey, jadi pendidikan tu adalah berlanjutan. Selama-lamanya akan dididik untuk modul kita semula. Cuma kita memohon perubahan lah. Mungkin Kementerian Pendidikan melihat semula perkara ni ya untuk mendidik lebih baik lagi penduduk kita. Jadi selain pada itu saya dah sebutkan tadi macam mana cara kaedah kita semula dekat wilayah Tuan ni. Yang pertama tadi rumah yang bertanah yang saya sebut ada tong di depan rumah dia 120 liter tu. Jadi dia asingkan dalam rumah, letak tepi tong. Itu yang pertama. Jadi bagi rumah yang bertingkat pula, pihak JMB yang menguruskan kawasan perumahan tu, dia perlu sediakan prasarana untuk kitar semula. Kalau dia ada bilik sampah setiap tingkat, sepatutnya bilik sampah tu ada tong sampah kotor dan tong sampah kitar semula ataupun tempat bekas untuk sampah kitar semula. Jadi kemudiannya dia punya pekerja akan tarik turun dan mereka boleh jual sampah tu masuk dalam tabung maintenance bangunan tersebut. Ya, dan ada kalanya yang budak dekat rumah dekat rumah kita dah separate mak bapak, separate kan. Mak pula ada pertandingan kita semula kat pejabat. Anak pertandingan kita semula kebangsaan dekat rumah berebut sampah. Jadi anak boleh bawa pergi dekat sekolah sebab untuk sekolah dia punya rekod pertandingan perkis ni, pertandingan kita semula kebangsaan ni sampai 31 Ogos tak silap saya. Ya, jadi data-data yang dihantar pada cikgu jual tu akan masuk dalam rekod sekolah mana paling banyak kita semula dalam Malaysia. Ada award-award di setiap tahun kita bagi. Jadi untuk kita semula di pejabat pula mereka selalu buat gotong royong dan dia pun ada juga buat bawa sampah daripada rumah dan sampah daripada rumah tu juga dibawa dan dijual di pejabat masuk tabung pejabat pula. Itu yang orang kata cara yang keempat dah tu. Dan kalau di PPR ada 17 PPR perumahan rakyat ni kan, ada 17 tempat dalam Malaysia, ada projek KOSIS iaitu Komuniti Sifar Sisa. Jadi boleh pergi jual kat situ, dapat duit. Ya, cara lain untuk dapat duit lagi adalah penempatan tu iaitu pejabat ke kawasan perumahan ke buat program kita semula trash to cash. Ini kita tengok visual lah. Ini yang ada ni visual ni. Jadi buat trash ad hoc trash to cash ni jual dan dapat duit masing-masing. Dan paling mahal sekarang tuan minyak ni sisa minyak masak. Tolonglah kita semula jangan buang dalam drain, kesian di BKL nak baiki melekat-lekat. RM2 lebih katanya. RM2.80 sekilo. Yang subsidi RM2.50 sekilo. Jadi yang lagi satu yang saya ceritakan mengenai projek Masjid Surau dekat wilayah Tuan. Ini memang lain daripada yang lain. Yang tak ada dekat negeri lain tapi dia ada buat mungkin satu-satu tapi kita memang dah ada MOU dengan Jawi. Dan sekarang ni pihak Jawi dah hantar kepada semua masjid dan surau untuk collaborate dengan kita. Dan bukan setakat dia nak buat Jawi buat projek pahala sahaja, dia ada komponen lain. Contohnya kempen kesedaran awam. Kalau dia tak nak letak tong-tong, dia boleh buat aktiviti trash to cash ad hoc ataupun dia buat program hargai makanan. Kemudian di pejabat-pejabat Jawi pula ada pejabat sifar sisa.
Dan di masjid-masjid mana yang ada kawasan boleh tubuhkan drive-thru recycling center. Ni kadar kita semula ni apa ni sebenarnya Puan? Ini adalah untuk peningkatan kadar. Dia punya strategi peningkatan kadar kita semula, salah satunya adalah buat MOU SW Corp X Jawi. Ni X Jawi pula. Tadi sampah X Sikap kan. Jadi Jawi banyak bantu kita. Dan pelupusan Al-Quran. Kalau ingat banjir masa 2021, saya telah buat announcement dalam surat khabar. Mana-mana yang Selangor, yang wilayah punya, yang Kuala Lumpur punya banjir, call kami pergi ambil. Dan kita bantu pihak Jawi untuk kering, bakar. Dan saya ikut sekali buang dekat tengah laut Cina Selatan, laut Selat Melaka, Cina Selatan pula. Itu jauh sangat tu. Besar tu. Okay. Macam-macam lah buat. Sampailah tandas dekat masjid tu, tandas BMW. Bersih, menawan dan wangi. Itu BMW dia. Itu projek-projek yang kita buat. Dan saya tadi tertarik lah dengan Cik Mazlan. Terima kasih. Cik Mazlan kata Wonderpad. Apa yang penting kerja sama. Saya sambung untuk pekerja-pekerja saya. Apa yang sama, kerja penting. Itu saya punya tagline. Okey, benar dia. Sesuatu yang penting jugalah. Ini dia nak dapatkan pandangan ikhlas jugalah daripada Puan Umi sendiri selaku pengarah SW Corp Wilayah Persekutuan. Mereka ialah yang mungkin selalu membangkitkan isu ini. Dia kata jadual kutipan sampah itu kadang-kadang menjadi faktor sebenarnya kenapa sampah-sampah yang ditinggalkan itu kadang-kadang menjadi busuk dan akhirnya ialah mengakibatkan suasana yang tidak menyegarkan pada semua penduduk di kawasan itu. Apakah benar sebenarnya isu ini sebenarnya Puan, ataupun ianya hanya dibangkitkan, ataupun SW Corp sudah pun melihat ini sebagai isu? Ini memang kita dah lihat sebagai isu. Sebab tu yang saya bangkitkan tadi, jadual kutipan sampah dekat negeri-negeri bawah Akta 672 ni adalah 2+1. 2 kali sisa domestik, 1 kali sisa kita semula dan sisa pukal. Macam perabot-perabot semua boleh letak depan tu, kita kutip pada hari yang sama. Dia bila kita katakan mengapa orang kata benda tu isu, kalau dia peniaga, dia sampah dia banyak, sepatutnya dia kena lantik, dia generate sampah banyak. Dia kena lantik pihak lain untuk kutip sisa tu dan hantar ke Kuala Lumpur Transfer Station dekat Taman Beringin. Tapi kalau sampah rumah biasa, tong yang disediakan oleh kerajaan dekat rumah landed, rumah tanah tu 120 liter tu dah memang dikaji dan mencukupi untuk jadual 2+1. Sebab dia tak campur sisa kita semula. Yang jadi melimpah, kita campur sisa makanan, sisa busuk, dalam tu lah ada kertas, dalam tu lah ada plastik dan sebagainya. Anda tak patuh, sebab itulah melimpah dan menjadi lebih busuk. Itu perkara-perkara yang kita kena ambil tahu. Sebab sampah-sampah ni kalau kita tak asingkan, kita hantar ke tapak pelupusan. Tapak pelupusan dalam Malaysia ada 311. 174 telah ditutup, Tuan. Yang tutup ni bukan tutup saja, tutup dan terpaksa dirawat oleh kerajaan. Dan kerajaan mengeluarkan wang setiap tahun peruntukan nak treat sampah because kita tak kita semula. Nak dipulihkan semula. Kita tak boleh biarkan air yang dikatakan busuk tu, nama dia licit. Air larut resap. Licit senang lah jadi air licit ni bila keluar, kalau disalurkan terus ke sungai yang berdekatan dengan tapak pelupusan tu, akan menyebabkan sungai kita kotor dan sebagainya. Tak boleh. Ada Jabatan Alam Sekitar ada syarat-syaratnya. Jadi tapak Kuala Lumpur Transfer Station yang kumpul sampah tu pun air licit dia kita treat. Jadi benda-benda tu kita kena ingat. Okey, kita sambung lagi Puan Umi. Tapi kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti Puan Umi tak banyak lagi masa yang ada. Tetapi insya-Allah ada lagi persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan Puan Umi Kalsum Syuid yang merupakan pengarah SW Corp Wilayah Persekutuan, dan tentunya kita masih lagi bercakap tentang sampah X Sikap penduduk Wilayah Persekutuan. Berehat dulu. Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati. Dengan ikhlas hati, membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan
Jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network, Financial Education Network, agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya do it best dengan FEN. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Baik, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tapi ada masa lagi untuk beberapa lagi persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan tetamu kita, Puan Umi Kalsum Syuid yang berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Baik, mungkin penting jugalah kita mengetahui tentang apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh SWCOP Wilayah Persekutuan. Ialah mungkin akan ada program-program yang lain dari yang lain yang mungkin akan dilakukan oleh SWCOP, Puan? Ya, banyak sebenarnya. Wow. Every day orang datang nak buat program tapi kalau nak buat dengan saya mesti buat ada impact besar. Saya tak nak kecil-kecil. Okay. Jadi ada satu ni daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Malaysia. Mereka menganjurkan Festival Permainan Tradisional Malaysia 2 hari nanti, 16 dan 17 September, Hari Malaysia ni, dekat Dataran Merdeka, dan dia orang minta kita joint venture. Jadi dulu kita pergi, kita just tolong bermain sekali dan juga sediakan pasal sampah sarap ni nak kutip. Jadi saya kata tahun ni sebenarnya pihak dia kena buat bayaran lah kalau nak suruh kutip, sebab kita hanya buat kutipan dan sapuan di kawasan luar sahaja. Jadi saya cadangkan untuk buat green event yang pertama. Untuk Malaysia, dan insya-Allah green event yang pertama ni bersama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian ni akan dilancarkan oleh Prime Minister, Perdana Menteri kita, insya-Allah. Jadi saya berharap benda tu menjadi satu realiti. Dan selain pada itu, Malaysian Humanitarian Foundation akan turut menyertai menjadi volunteer untuk tengok siapa buang sampah. Buang sampah kita bukan nak denda, kita nak suruh dikutip, kita bagi litter picker, jom kutip sekali. Macam tu. Dan didik orang. Dan setiap orang yang datang kat situ boleh bawa barang kita semula dan jual dan dapat duit. Setiap peniaga di situ perlu kitar semula dia punya sampah-sampah dan jual di situ. Jadi sampah yang buang sikit lah. Kita akan kurangkan 50% tong sampah, insya-Allah. Dan kita juga ada buat pertandingan cabutan bertuah, siapa yang bawa sampah kita semula, dia pergi beli air. Dia datang hantar, masuk cabutan bertuah. Dan setiap peserta daripada 20 agensi yang masuk dalam festival ni, pernyataan dia wajib bawa barang kita semula. Kita nak tengok agensi mana paling tinggi bawa. Itu yang green event yang terbaik lah. Dan banyak lagi program dengan masjid, aktiviti trash to cash yang dilaksanakan dengan pelbagai-bagai lagi. Jadi just join us, tengok kami dalam social media. Program yang sedia ada itu akan diteruskan dan dikembangkan lagi. Banyak. Every day kita update, dan kita update macam mana saya buat pemantauan seharian. Anda boleh tengok social media saya juga, macam mana saya buat. Macam hari ni saya pergi pasar Sungai Besi, buat teguran kepada pekerja Alam Flora. Saya cakap, ini tak cuci ni, lepas ni saya boleh KPI, sekarang cuci. Ini saya dah buat parking dah untuk tong sampah. Mengapa anda angkat buang sampah tapi letak tepi? Tanggungjawab pekerja kena letak balik dalam parking elok-elok. Kita ajar tadi. Dan saya tengok dalam pasar, dalam bilik air, saya pergi test air dia punya sabun.
pegang-pegang sabun. Ini bukan sabun ni kak. Ya, mana sabunnya? Sabun patut kena ada refill. Dan sepatutnya kalau you nak campur air pun at least 50%. Jadi lepas saya balik, tembus laporan sampai puan telah ubah. Jadi benda tu adalah program juga, program pemantauan. Dan apa-apa universiti nak buat dengan kami, datang je lah, kontak. Ya, saya mengalu-alukan, nak panggil saya bagi talk pun boleh. Lepas ni kalau dia orang nampak Puan Umi, dia orang takut lah tu. Jangan takut. Ya, takut nanti Malaysia jadi tempat sampah je. Takut tu je, jangan takut saya. Tapi satu lagi persoalan yang menarik jugalah. Ialah ramai yang mungkin melihat tentang apa yang berlaku. Tadi pun Puan Umi sebut tentang apa yang dilakukan hari-hari yang kadang-kadang tidak dipedulikan. Tapi kalau kita sebagai pengguna, sebagai rakyat wilayah Persekutuan ini nampak apa yang berlaku, tidak mematuhi apa yang sepatutnya, bagaimana kita nak hubungi SW Corp? Cara membuat aduan itu macam mana, Puan? Ya, saya ada sediakan paparan yang untuk menunjukkan talian aduan dan juga media sosial untuk SW Corp Wilayah Persekutuan dan juga SW Corp secara keseluruhan. Dekat situ ada untuk aduan, kita boleh adu talian Indahkan Malaysia 1-800-88-7472. 1-800-88-74. Ini dia. Okey, jadi ataupun untuk aduan lagi, call center, email dia at swcorp.my. Dan kita ada juga special untuk wilayah, wp@swcorp.my. Dan nombor telefon di SW Corp wilayah 0322459292. Tapi yang 1-800 lagi baguslah, dia 24 hours kan, ada orang jaga. Dan juga boleh buat secara online dekat https://swcorp.spab.gov.my. Dan yang selain daripada tu, saya letakkan semua media sosial untuk Perbadanan Pengurusan Sistem Pekerja di peringkat HQ yang warna biru tu. Yang warna hijau tu adalah untuk media sosial SW Corp Wilayah Persekutuan. Dan seterusnya saya sendiri, anda ikutlah saya, especially dekat TikTok dan Facebook. TikToknya PWP SW Corp. Boleh tengok apa yang kita buat. Saya akan wawarkan, insya-Allah aktiviti akan datang pun akan diwawarkan. Itu tanggungjawab saya. Dan nombor telefon saya tu memang saya blast lah, sebab saya pun bil kerajaan bayar. So don't worry about that. Okey, setakat inilah memegang jawatan pengarah SW Corp Wilayah Persekutuan ini ialah satu tugas yang bukan mudah sebenarnya, terutamanya bila kita bercakap tentang wilayah persekutuan itu sendiri mempunyai rakyat ataupun penduduk yang pelbagai sebenarnya, bukan sahaja dari segi bangsa tetapi dari segi mereka yang datang daripada luar dan sebagainya. Apakah Umi melihat ini sebagai satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya kepada Umi sendiri dan rakan-rakan dalam SW Corp wilayah persekutuan? Ya, sangat hebat dekat wilayah Persekutuan ni. Dan dia punya impact, orang kata antaranya aduan paling tinggi walaupun kecil. Dan banyak channel nak adu, dan banyak juga kat sini MP Member of Parliament ada 11, lagi senang nak mengadu. Saya tak kisah, anda adulah sebanyak mana pun, sebab cabaran itulah saya nak pastikan bahawa kualiti perkhidmatan meningkat. Yang saya nampak Alam Flora mengambil teguran saya secara proaktif, dan mereka membuat hari ini pun pegawai untuk Alam Flora Wilayah Persekutuan, pengarah negeri dia pun cakap, tengok apa yang Puan Umi tegur tu, sebab dia selalu terima dan sebagainya. Jadi saya nak ini ada perubahan. Ya, bukannya saya nak saya jaga Kuala Lumpur ni ibarat saya jaga satu Malaysia. Dan saya jaga Kuala Lumpur bukan saya jaga Kuala Lumpur saja, ia juga untuk Selangor, limpahan kepada Lembah Kelang. Benda ni efek, bagi impact. Ya, kalau Kuala Lumpur sahaja tak ada satu rumput pun dekat Midian, Selangor ada, dia bagi impact juga. Ya, kalau dekat Selangor mengadu kotor, saya pun susah hati. Ya, sebab ada orang Selangor mengadu kat saya, tapi saya respect orang Selangor yang datang drive through recycling center di Kuala Lumpur, jual barang kita semula. Saya pernah jumpa. Alhamdulillah. Jadi berani tegur lah tuan, itu paling penting sekali. Okey, masa tinggal lebih kurang ada dalam 2 minit, 3 minit begitu. Jadi di penghujung ini apa harapan Puan sendirilah kepada semua penduduk wilayah Persekutuan dan Malaysia secara khususnya. Jadi saya beri ruang dan peluang kepada Puan Umi Kalsum Syuhid. Saya memohon semua penduduk wilayah Persekutuan dan Malaysia menjaga kebersihan. Tak kira anda ni umur berapa pun, kalau dah faham bahasa saya, tolonglah jaga kebersihan, sebab ni very important. Kita ni kebersihan adalah related kepada dosa dan pahala orang tak nampak. Jangan kita bangun tahajud tengah malam, pagi kita buang sampah merata-rata.
kata itu dosa, ya, kalau untuk orang Islam. Jadi kitarlah semula, sebab itu juga memberikan kekayaan kepada kalau bukan pada kita, kepada pihak lain, ya, bantu pihak lain. Dia boleh jadikan infak kita. Tegur menegur, berani tegur. Jangan takut untuk menegur. Tegur dengan bahasa yang elok, yang tegas, ya. Semua orang boleh buat. Percayalah, semua orang boleh buat. Dan saya nak supaya SW Corp dapat meningkatkan lagi banyak perkara. Pegawai saya minta bekerja bersungguh-sungguh, ya. Kita tak nak dengar kena tangkap rasuah SPRM ni, kita tak nak letak tepi benda-benda ni, sebab kita sampah kerja yang banyak pahala, kerja bagus-bagus, ya. Dan tolonglah kami untuk menjadikan Malaysia negara yang bersih, indah dan sejahtera, dan kadar kita semula meningkat lebih daripada 40% dengan secepat mungkin. Kami perlukan anda, bukan saya seorang yang saya bekerja, kita semua. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Umi Kalsum Syed, iaitu pengarah SW Corp Wilayah Persekutuan. Dan saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Puan Umi. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah jugalah kerana Puan Umi daripada Perlis ya asalnya. Ya, Perlis. Saya orang balik Pulau Pinang, jadi kuasa orang utara itu masih lagi belum lagi cakap hebat sebenarnya kan. Okey. Jadi kita mengharapkan bahawa ialah SW Corp Wilayah Persekutuan akan terus menjalankan tugas mereka, dan kita juga yakin bahawa dengan kepimpinan Umi Kalsum Syed selaku pengarah SW Corp Wilayah Persekutuan, segala apa yang disebut tadi pasti akan dapat dilaksanakan, tetapi dengan syarat ianya mendapat kerjasama dari semua penduduk yang tinggal di wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan adalah wilayah kita. Wilayah persekutuanlah yang perlu kita jaga sebagai rakyat wilayah persekutuan. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.